Apa kabar murid-murid? Bertemu kembali kita pada kali ini untuk belajar bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Leslie. Hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Baiklah murid-murid, mari mengenal tanda baca. Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam penulisan atau dalam binaan ayat. Tanda baca ini perlu dikuasai oleh murid-murid supaya tidak melakukan kesalahan tanda baca dalam penulisan. Terdapat beberapa tanda baca di dalam bahasa Melayu yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid. Antaranya, yang pertama, huruf besar, kedua, tanda nokta ataupun juga dikenali sebagai tanda titik, ketiga, tanda koma, yang keempat, tanda soal, kelima, tanda seru, keenam, tanda sempang, ketujuh, titik bertindih, dan yang terakhir, tanda pembuka dan penutup kata. Setiap tanda baca ini mempunyai fungsi yang berlainan dalam penulisan bahasa Melayu. Fokus kita pada hari ini ialah mengenal 3 tanda baca, iaitu yang pertama huruf besar, kedua tanda nokta, ketiga tanda koma. Sudah bersedia semua murid-murid? Jom mengenal tanda baca. Baiklah murid-murid, tanda baca yang pertama yang akan kita belajar pada hari ini ialah huruf besar. Huruf besar digunakan pada huruf pertama dalam penulisan ayat. Contoh ayat, ibu sedang memasak di dapur untuk makan malam. Huruf I pada ayat tersebut ditulis menggunakan huruf besar kerana huruf pertama dalam ayat. Fungsi huruf besar yang seterusnya ialah huruf besar juga digunakan pada huruf pertama dalam kata nama khas. Contoh ayat, Viana tinggal di kampung Mendulong. Huruf V dan huruf M ditulis dengan menggunakan huruf besar pada ayat tersebut kerana kedua-duanya merupakan kata nama khas bagi manusia dan kata nama khas bagi tempat. Baiklah murid-murid, tanda baca yang kedua ialah tanda nokta ataupun tanda titik. Tanda nokta mempunyai beberapa fungsi dalam penulisan bahasa Melayu. Penggunaan tanda nokta yang pertama ialah digunakan pada akhir ayat. Contoh ayat, Rosmini membantu ibunya menyidai pakaian. Tanda nokta pada ayat tersebut ditulis pada hujung perkataan pakaian. Selain itu, tanda nokta juga digunakan dalam penulisan tarik. Contoh 2.12.2012. Seterusnya, tanda nokta juga digunakan untuk penulisan masa ataupun waktu. Contoh, 9 pagi. Yang terakhir, tanda nokta juga digunakan untuk singkatan kata ataupun ungkapan umum. Contoh, YAB yang membawa maksud ataupun singkatan bagi yang amat berhormat. Baiklah murid-murid, tanda baca yang ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu tanda koma.
Tanda koma menandakan tempat berhenti sebentar ketika membaca kumpulan perkataan. Tanda koma digunakan untuk beberapa keadaan dalam penulisan bahasa Melayu. Penggunaan tanda koma yang pertama untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat. Contoh ayat, Yuri membeli 2 batang pen, sebatang pembaris dan 3 batang pensel. Dalam contoh ini, tanda koma digunakan untuk memisahkan beberapa perkara dalam ayat tersebut. Penggunaan tanda koma yang seterusnya iaitu di belakang penanda wacana ataupun penghubung awal ayat. Contoh ayat, jadi, Sifai tidak dapat menyertai lawatan ke Long Pasia pada hari esok. Dalam contoh di atas, penggunaan tanda koma ditulis selepas penanda wacana ataupun penghubung awal ayat jadi. Fungsi tanda koma yang seterusnya iaitu untuk memisahkan ayat-ayat kecil daripada ayat induk. Contoh ayat, kalau saya ada masa lapang petang ini, saya akan ke rumah awak. Dalam contoh ayat ini, tanda koma digunakan apabila ayat kecil mendahului ayat induk. Baiklah murid-murid, penggunaan tanda koma yang terakhir dalam bahasa Melayu iaitu ditulis di belakang kata seru. Contoh ayat, wah, cantiknya baju kamu. Dalam contoh ini, tanda koma diletakkan selepas kata seru iaitu wah. Terima kasih murid-murid kerana telah berjaya mengikuti kelas Bahasa Melayu bersama cikgu hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dan dapat menggunakan tanda baca dengan betul di dalam penulisan Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, jangan lupa siapkan tugasan yang terdapat dalam modul Bahasa Melayu. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye.